Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama, dapat masuk kelas. Allah bagi lagi nikmat kesihatan kehidupan kepada kita pada pagi ini. Jadi bagi memberkati kelas kita pada pagi ini kita akan buat KBS secara online. Kalau sempat sejam, kalau tak sempat kita akan sambung pada hari Khamis nanti. Jadi bagi memberkati kita buka dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadan alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij وتنل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نحن عبيدك يا الله وأبناه عبيدك يا رحمن. نواصينا في يدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن ترزقنا الصحة والسلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kurniakan keselamatan ke atas kami daripada segala bencana di dunia dan azab di akhirat. Keselamatan daripada keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Ya Allah, kau ampuni dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, sahabat dan teman kami, Ya Allah. Dengan rahmat-Mu, Ya Allah, Engkau yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani. Allahumma anzil alaina dawa'an min dawa'ik wa shifa'an min shifa'ik wa barakatan min barakatik wa rahmatan min rahmatik ala hadhihi al-awja'i wal amrad wal asqam fatabra birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan ke atas kami penawar daripada penawar-Mu, Ya Allah, kesembuhan daripada kesembuhan-Mu, keberkatan daripada keberkatan-Mu, rahmat daripada rahmat-Mu. Hindailah kami dan peliharalah kesihatan kepada sahabat dan teman kami yang dalam keadaan yang kesakitan, Ya Allah. Berilah kesihatan yang baik kepada mereka, Ya Allah. Allahumma shfi mardana wa sahih ajsadana wa syattid syamla a'daina wa ansurna ala man adana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Kau sembuhkan orang-orang yang sakit di kalangan kami, sihatkanlah tubuh badan kami, Ya Allah. اللهم لا تدع في مقامنا هذا يا الله ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضلا إلا هديته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا بعيدا إلا قربته ولا عدوا إلا خزرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عزبا إلا زودته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا رب العالمين. Ya Allah, jangan biarkan kami ini dengan dosa, Ya Allah.
kecuali Engkau ampuni akan kami, ya Allah. Tidak ada kesusahan kecuali Engkau leraikan, ya Allah. Tidak ada yang berhutang melainkan Engkau lansaikan, ya Allah. Tidak ada yang sakit melainkan Engkau sembuhkan, ya Allah. Tidak ada kesesakan melainkan kesejahteraan akannya, ya Allah. Tidak ada orang yang sesat melainkan Engkau beri petunjuk, ya Allah. Tidak ada orang yang susah melainkan Engkau permudahkan urusannya, ya Allah. Tidak ada orang yang fakir, ya Allah, melainkan Engkau memberikan kekayaan kepadanya, ya Allah. Dan tiada orang yang mohon melainkan Engkau menunaikan segala hajat dan doanya, ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yassir umurana ya Allah, Rabbi yassir wa la tu'assir. Fa inna taysir kulli asir alayka yassir. Allahumma tamim bil khair. Allahumma tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, keringankan tubuh badan kami, ya Allah, untuk mendirikan salat 5 waktu. Berilah kefahaman kepada kami, ya Allah. Berkatilah segala ilmu pengetahuan yang kami dapat, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Ya Allah, berilah kebaikan, kemudahan kepada kami, ya Allah. Berilah penghujung kehidupan kami, penghujung kehidupan yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, kau lapangkan kubur kami, luaskan kubur kami, ya Allah. Terangilah kubur kami dengan cahaya keberkatan Al-Quran, ya Allah. Jadikan kami di kalangan hamba-hambamu yang mencintai Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah. Pendekkan masa kami di padang masyarmu, ya Allah. Mudahkan urusan kami di masyarmu, ya Allah. Mudahkan kami melintasi titian siratmu, ya Allah. Haramkan tubuh badan kami daripada api nerakamu, ya Allah. Terimalah doa dan hajat kami ini, ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha menunaikan segala hajat, ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina faqdi hawaijana ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika minal maras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم آمين آمين يا رب العالمين. Okey, kalau Ustaz mohon sekali lagi sebelum Ustaz mulakan kelas supaya dapat buka kamera tu biar Ustaz nampak, supaya Ustaz tidak seperti keseorangan di dalam kelas. Kalau kamu buka kamera tu nampak juga ada murid punya depan Ustaz ni. Yang tidak ada masalah, mohon buka kamera. Okay, yang tidak ada masalah Ustaz mohon lagi sekali supaya dapat buka kamera. Afi je buka. Mana yang lain? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz teruskan. Sebelum Ustaz teruskan tu, kamu lihat, perhatikan dulu yang poster ataupun template yang Ustaz paparkan. KBS dilaksanakan secara online semasa ulum. Ini kira waktu ulum lah. Tarikh pelaksanaan KBS secara online akan dilakukan antara 6/9 hingga 10/9. Maksudnya minggu ni. Jadi Ustaz pilih untuk kelas 6 dedikasi pada hari ini. Dan untuk pelaksanaan KBS ni berbeza dengan KBS yang lepas-lepas sebab kali ini kita berada di rumah. Jadi cara penilaian sebab tahun 6 ni dia ada penilaian untuk kafa yang Ustaz akan isi untuk sijil pada murid-murid tahun 6. Jadi bila kamu keluar tu salah satunya ada sijil PAFA tu. Dan sijil PAFA tu dalam tu Ustaz akan tanda tik
sama ada kamu menepati ataupun tidak. Dan salah satunya ialah tentang wuduk dan solat fardu. Jadi secara tidak langsung, tugasan yang kamu hantar, tugasan tu boleh hantar secara dua cara. Sama ada melalui ustaz akan sediakan folder KBS dalam Google Classroom. Satu lagi, boleh hantar direct melalui Telegram pada nombor ustaz. Tapi wajib semualah, wajib. Penghantaran video adalah wajib sebab video itu yang ustaz akan gunakan sebagai salah satu penilaian PAFA kamu. Jadi kalau kamu tak hantar, macam mana ustaz nak tanda untuk CJ PAFA tu? Dan CJ tu akan diberikan berguna untuk kamu bila naik ke tingkatan 1. Siapa yang nak minta KKA, siapa nak ke sekolah agama, siapa nak ni penilaian tu, jadi guru yang nanti sekolah menengah pun dia akan tengok kepada CJ PAFA kamu sejauh mana. Okey, jadi penghantaran adalah wajib dan tugasan itu perlu disediakan antara 13 hari bulan 9 sehingga 24 hari bulan 9. Kalau tak salah ustaz, nak sampai 24 tu ada cuti seminggu. Jadi gunakan masa sebaik-baiknya. Cuba buat rakaman. Senang je. Ambil je rakaman. So adik ke kakak ke ayah ataupun ibu rakam segala perbuatan kamu. Kalau wuduk tu yang pentingnya ustaz nak rukun sempurna. Kalau wuduk ada berapa rukun? Ada berapa rukun wuduk? Siapa dah beritahu ustaz? Ada berapa rukun wuduk? Berapa rukun wuduk? Siapa dah beritahu ustaz? Rukun wuduk. Rukun wuduk. Rukun wuduk ada berapa? Tak apa. Lepas ni kita nak belajar ni, ada berapa rukun wuduk? Senyap je semua. Betul ke Imran? Ada 5. 4. Kita tertinggal tertib lah. Okey. Jadi rukun wuduk yang pentingnya ustaz nak rukun wuduk tu ada. Kalau termasuk sunat tu dia ada dalam 11, 12. Ada kata 11, ada 12. Tapi ustaz nak rukun tu ada. Sempurnalah. Kemudian rakaman solat fardu. Full. Sama ada dari segi bermula daripada niat, tangkat takbir sampailah kamu bagi salam. Perlu ada. Dan bacaan ketika wuduk tu perlu dibaca secara jelas dan terang. Okey, jadi ada masa ni yang mana yang belum lancar contohnya. Dan bila dikatakan ni salah satu lagi kalau jangan tertinggal iaitu bacaan kunut. Perlu juga dibaca. Kamu boleh untuk rakaman tu boleh buat mana-mana solat, tak ada masalah. Ustaz bagi peluang. Kalau nak senang, buat solat subuh. Sekali dengan kunut senang, 2 rakaat rakaman. Nak gabung sekali antara wuduk dengan solat, tak ada masalah. Nak buat asing-asing pun tak ada masalah. Tapi tag kepada video tersebut, dekat depan tu nama kamu dan CJ lahir kamu. Ataupun surat beranak tu IC kamu. Tu dekat sikit kat depan tu, edit sedikit. Sebab ini penting untuk penilaian PAFA. Kalau tak penting, kita tak buat dah chemistry solat ni. Sebab markah penilaian ni, ustaz perlu nilai kamu dalam awal bulan 11. Sekarang ni bulan 9. Dalam sebulan lebih saja lagi, nak masuk bulan 11. Kita pun tak tahu sampai bila sekolah buka ataupun tidak. Jadi video ni ialah sebagai backup ataupun persediaan untuk ustaz nilai kamu, untuk ustaz isi dalam penilaian PAFA kamu. Boleh? Faham atau tak? Faham tak? Faham. Faham Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, sebelum kita pergi ni, kita lihat dulu video yang ustaz akan sediakan. Okey, untuk video pertama ialah berkenaan tentang tata cara mengambil wuduk. Perhatikan. Nanti ustaz akan tanya beberapa perkara berkenaan tentang ibadah wuduk. Okey. Senang je.
air ke dalam hidung, meratakan air di kepala. Wuduk adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan ibadah salat. Perintah wajib wuduk ini turun bersama-sama dengan perintah wajib salat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki." Surah Al-Ma'idah ayat 6. Syarat-syarat wuduk adalah Islam, baligh, tidak berhadas besar seperti haid ataupun nifas, menggunakan air yang mutlak, iaitu suci yang menyucikan, tidak ada yang menghalangi kulit, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Sunat membasuh telapak tangan hingga ke pergelangan tangan dengan membersihkan celah-celah jari tangan kanan serta kiri sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur. Sunat berkumur-kumur sebanyak 3 kali bagi membersihkan mulut daripada sisa-sisa makanan. Membersihkan hidung dengan air. Sunat memasukkan sedikit air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali bagi membersihkan hidung daripada sebarang kotoran. Membasuh muka dari anak rambut ke dagu dan telinga. Wajib membasuh muka dari anak rambut hingga ke dagu dan dari batas telinga kanan hingga ke batas telinga kiri sambil berniat. نويت رفع الحدث الأصغر لله تعالى. Kemudian, barulah sambung menyapu air ke muka sehingga genap 3 kali. Membasuh kedua tangan hingga ke siku. Wajib membasuh kedua tangan kanan dan kiri hingga ke siku sebanyak 3 kali. Menyapu sebahagian kepala dengan air. Wajib menyapu sebahagian kepala dengan air sebanyak 3 kali. Jika menyapu pada keseluruhan kepala, ia menjadi sunat. Membasuh kedua cuping telinga. Sunat membasuh kedua cuping telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Gunakan jari untuk menyapu kedua belah cuping telinga dengan air secara serentak. Membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Wajib membasuh kedua belah kaki kanan dan kiri dengan membersihkan celah-celah jari kaki hingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Setelah selesai berwuduk, disunatkan membaca doa selepas wuduk. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Perkara-perkara sunat ketika wuduk ialah membaca bismillah, membasuh 2 tapak tangan, berkumur, menyedut air ke dalam hidung, meratakan air di kepala atau menyapu air di keseluruhan kepala, membasuh kedua telinga luar dan dalam, menyeliti janggut yang tebal, menyeliti celah jari tangan dan kaki, mendahulukan anggota kanan dari kiri, membaca doa selepas berwuduk. Lepas berwuduk. Okey. Daripada video yang Ustaz paparkan tadi, soalan yang pertama, ada berapa rukun wuduk? 10.
Ha? Rukun wuduk ada berapa? 13. Rukun wuduk 13. Apa pula 13? Jauhnya 13. Rukun wuduk bukan rukun solat. Rukun wuduk ada berapa? 10. Salah. Haziratul Zafirah. Rukun wuduk ada 6. Ustaz ulang lagi sekali. Rukun wuduk ada 6 sahaja. Yang pertama apa rukun wuduk? Yang pertama niat. Lafaz niat dia macam mana? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ataupun nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Okey, boleh dua. Sama ada nak baca nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun boleh juga baca niat nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, rukun wuduk ialah membasuh muka. Nombor 1 niat, nombor 2 membasuh muka. Bila sebut basuh muka ni, kamu kena faham ruang ataupun kawasan yang sepatutnya air itu diratakan ialah daripada hujung rambut. Yang ini kena perhati. Sebab kadang-kadang ramai orang yang mengambil wuduk tetapi wuduknya tidak sempurna. Kenapa tak sempurna? Air tidak sampai kepada kawasan yang sepatutnya. Jadi kena faham daripada hujung rambut, daripada muka, antara dua telinga ni dan sampai ke bahagian bawah. Dan biasanya kecuaian yang dilakukan oleh orang yang mengambil wuduk pada muka ni yang jadi tidak sempurna, apabila kadang-kadang air tidak sempurna di bawah dagu ni. Dia ambil kat depan, sedangkan di sini pun dikira perlu diratakan air. Kalau yang ada janggut, dia perlu selit-selitkan sedikit supaya air itu sampai ke kulit. Begitu juga yang misai tebal. Misai tebal tu pun sama, dia kena selitkan supaya air itu betul-betul rata di bahagian muka. Rukun yang ketiga, nombor 1 niat, nombor 2 muka. Rukun yang ketiga ialah membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Ustaz ulang lagi sekali, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Perbuatan ini juga ramai orang yang cuai dalam mengambil ataupun meratakan air. Bila kita faham membasuh kedua tangan daripada ujung sehingga ke siku. Biasanya kat mana tak sampai air? Bawah ni. Dia sampai sini je. Sedangkan sini dikira kawasan siku lagi. Pastikan air itu perlu dialirkan, diratakan sehingga betul-betul rata. Baru sempurna wuduk. Sebab macam basuh muka, membasuh tangan sehingga ke siku. Itu antara perbuatan rukun. Bila rukun tak sempurna, tak sahlah sembahyang kamu. Wuduk tak sempurna, tak sempurnalah sembahyang. Sebab antara kunci kepada kesempurnaan solat ialah wuduk. Kalau wuduk tidak sempurna, maka bagaimana dengan sembahyang? Sebab syarat sah sembahyang itu ialah dengan wuduk. Wuduk tu kena sempurna. Jadi penting wuduk. Walaupun kata, wuduk. Memang wuduk, tapi dia tu kunci kepada kesempurnaan solat. Solat tak sempurna kalau wuduk tu tidak sempurna. Yang tu perlu ambil perhatian. Ma la yatlul wajib illa bihi fahuwa wajib. Walaupun wuduk tu kadang-kadang benda tu kita anggap benda sunat, tapi dia boleh menjadi wajib kerana untuk kesempurnaan kefarduan ibadah yang lain. Seterusnya, yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga membasuh tangan hingga ke siku, yang keempat menyapu sedikit air di kepala. Menyapu sedikit air, sapu. Bukan siram, sapu. Bila sapu ni sekadar cukup, basahkan air pada tangan dan sapu di sebahagian kepala. Bila sebut sebahagian kepala, tak kiralah kamu nak sapu ke atas ke, nak sapu ke tepi ke, nak sapu ke belakang ke, masih sah sebab itu dikira sebagai sebahagian kepala. Tapi bagaimana cara Nabi Muhammad SAW meratakan air di kepala, iaitu dengan cara mengusap daripada atas terus ke belakang. Itu lagi sempurna.
Cuma kalau kamu sekadar sapu depan pun itu sudah sah, sudah sempurna. Tapi kalau kita nak ikut cara Nabi, itu lebih baik. Ada pahala sunatnya dekat situ. Rukun yang kelima, Ustaz Arab sambil-sambil kamu mendengar, bila kita belajar ni, ilmu ini perlu kita ikat dengan kalam, pen. Catat sedikit. Ustaz tak nak bila kita sekadar dengar, dibimbangi apa yang Ustaz katakan, yang poin-poin penting tu kamu tak ingat nanti. Biasakan bila kita belajar, kita ikat ilmu ataupun yang kita nak dengar tu dengan menulis. Dia lain dengan orang yang mendengar, dengan orang yang mendengar sambil menulis. Dia lagi lekat. Okey. Rukun yang kelima, membasuh kaki sehingga 2 buku lali. Membasuh kaki hingga 2 buku lali. Sebagaimana juga tangan, maka apabila disebut buku lali, maka sunat juga membasuh lebih sedikit daripada had basuhan ke atas buku lali. Walaupun dalam tu kita kata membasuh kaki sehingga 2 buku lali, sunat tu kita lebihkan sedikit atas pada buku lali. Begitu juga diwajibkan menyampaikan air ke dalam kuku-kuku kaki ataupun celah-celah ibu jari kaki itu dan sebagainya supaya ia betul rata. Jadi bagaimana cara nak rata? Dengan cara kita gosok. Bukan sekadar kita letak kaki kita di kepala paip, suruh air itu lalu sahaja. Boleh, tapi dibimbangi macam Ustaz kata tadi. Wuduk ni perlu ratakan kawasan. Dibimbangi air itu tidak rata, tak sah. Wuduk kita tak sah sembahyang kita. Sebab ini rukun. Kena perhatikan perkara-perkara yang rukun. Dan rukun yang terakhir iaitu tertib. Yang terakhir tertib. Tertib ni maksudnya tak boleh basuh kaki sehingga buku lali dahulu baru nak basuh muka. Itu yang dimasukkan. Tertib ni masuk kena ikut susunan. Niat, basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki hingga ke buku lali dan terakhirnya tertib. Ada 6 rukun wuduk. Okey, ada 6 rukun wuduk. Jangan lepas ni Ustaz tanya ada berapa rukun wuduk? 13. 13 tu bukan rukun wuduk. 13 tu rukun solat fardu. Okey. Okey. Dan untuk kita baikkan lagi ibadah wuduk kita, nak perelokkan lagi, ada sebelum tu berkenaan tentang niat wuduk. Waktu bila perlu baca niat? Waktu bila kita baca niat ambil wuduk? Siapa boleh berkongsi dengan kawan-kawan sebelum Ustaz terangkan? Waktu bila kita ambil wuduk? Sebelum nak solat atau membaca Al-Quran. Tak. Waktu niat. Waktu niat bila kita nak baca niat wuduk tu? Kan yang pertama rukun wuduk ialah niat. Waktu bila niat tu nak dibaca? Sebelum basuh muka ke? Waktu kita basuh muka, air kena pada muka ke? Waktu bila? Waktu bila niat itu perlu dibaca? Waktu nak ambil wuduk. Lepas sekali basuh muka. Kenapa selepas basuh muka? Dia kena seiring. Waktu kita nak basuh muka tu, kena saja air pada muka. Waktu itulah kita niat. Nawaitu du'a lillahi ta'ala. Dia kena niat dalam hati. Jangan, niat ni kena faham. Niat ni bukan lafaz di mulut. Basuh muka tu sebut di mulut. Tak, niat ni di dalam hati kita. Bila kita nak basuh muka tu, kita niat terus. Kena sahaja air pada muka kita, pada kulit muka kita. Terus kita niat, nawaitu du'a lillahi ta'ala. Ataupun nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Saja aku angkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Pada waktu itu. Okey? Okey. Kita masuk kepada bahagian sunat. Okey, nak sempurnakan lagi wuduk kita, walaupun rukun ada 6, kita tambah dengan beberapa lagi perbuatan, yang mana perbuatan ini perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bila kita buat benda ni, dapat lagi, sempurna lagi. Contohlah, kalau kita duit ni, kita nak duit yang, kalau biasa kita bukan nak kita yang gaji yang hakiki saja, kita nak ada bonus dan sebagainya. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah ni kita tak nak ibadah yang orang lain biasa orang lain dapat juga. Kita nak yang lebih lagi. Dan cara nak lebih ni dengan melakukan perbuatan-perbuatan ataupun perkara-perkara sunat. Jadi untuk ibadah wuduk pun ada perkara sunat yang boleh kita lakukan supaya kita dapat bonus dari segi pahala untuk kita melaksanakan ibadah wuduk. Apa dia bonus dia? Apa dia yang sunatnya? Yang pertama, mulakan dengan membaca bismillah. Mula dengan membaca bismillah. Yang keduanya, membasuh kebelah tapak tangan. Maksudnya membasuh dua tangan tu, pergelangan tangan tu. Yang awal-awal tu, basuh yang tu. Kemudian yang ketiga, berkomor-komor. Itu juga sunat. Yang keempat, membasuh hidung dengan cara menyedut air sedikit ke dalam hidung, kemudian buang balik. Bukan sedut sampai tersedak tu, tidak. Sekadar kita nak cuci yang abu-abu ataupun kekotoran yang berada di dalam rongga hidung depan ni saja. Yang kelima, sunat juga meratakan air di kepala ataupun menyapu keseluruhan kepala. Yang Ustaz katakan tadi. Walaupun rukun ialah menyapu sebahagian, tetapi sunat ataupun sunnahnya Nabi melakukan ibadah menyapukan air di kepala ni, Nabi sapu keseluruhan. Nabi daripada depan, Nabi tolak ke belakang. Jadi sunnah kita ratakan keseluruhan air. Yang ketujuh, yang keenam, membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga luar dan dalam. Yang ketujuh, menyeliti janggut yang tebal. Kalau ada janggut yang tebal, seliti air itu supaya sampai. Itu antara sunnah Nabi. Yang ke-8, menyeliti celah jari tangan dan kaki. Yang ke-9, mendahulukan anggota kanan baru anggota kiri. Dan yang terakhir ialah membaca doa selepas wuduk. Okey, apa dia doa selepas wuduk? Ustaz sambung balik video ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang yang berhadas sehingga ia berwuduk. Hadis riwayat Abu Daud. Saya Muhammad Mukri bin Muhammad Musin. Saya bersekolah di Darul Fuqaha. Sekarang hafalan juzuk saya ialah 15 juzuk. Okey. Doa je nanti Ustaz pasang slide ya. Ustaz pasang slide. Okey. Okey, ini doa untuk selepas ambil wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ataupun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jadi dalam rakaman video nanti, selepas ambil wuduk, kamu tunjuk segala perbuatan wuduk. Yang terakhir tu, akhiri wuduk kamu dengan doa. Okey. Nanti Ustaz akan bagi nota atau rujukan slide Ustaz ni kepada kamu nanti. Okey, itu selesai bab bahagian wuduk. Okey, kita lihat sedikit dari segi bahasa. Wuduk ialah nama bagi suatu perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu. Dari segi syarak, wuduk ni bermaksud membersihkan sesuatu yang tertentu dengan beberapa perbuatan tertentu. Dimulai dengan niat,
membasuh muka, membasuh kedua belah tangan, menyapu kepala dan akhirnya membasuh kedua belah kaki dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Hikmah berwuduk sekali lalu Ustaz baca, membersih anggota yang terdedah kepada kotoran, membentuk peribadi yang seimbang sama ada dari segi jasmani dan rohani, melahirkan individu yang sentiasa beradab sopan, membangunkan minda dan menyegarkan jiwa dan menghapuskan dosa-dosa kecil. Waktu bila menghapuskan dosa-dosa kecil? Waktu kita mengambil wuduk, air yang gugur daripada anggota wuduk itu, dia gugur bersama dengan dosa-dosa kecil. Sebab itulah afdalnya, baiknya ialah kita ni kerap kita mengambil wuduk. Contohnya setiap kali solat tu kita memperbaharui wuduk kita sentiasa. Walaupun kita memang tahu kita ni boleh jaga wuduk kita daripada solat subuh sampai solat isyak, tak batal wuduk kita. Tapi afdalnya kita sentiasa memperbaharui setiap kali solat supaya setiap kali kita solat, setiap kali kita mengambil wuduk, air yang gugur daripada anggota-anggota wuduk turun bersama ataupun turut menggugurkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan yang mungkin tanpa kita sedar kita buat dosa-dosa kecil. Sebab kita ni makhluk yang sentiasa melakukan dosa. Kita ni makhluk yang sentiasa melakukan dosa. Dan cara berwuduk salah satu lagi benda sunat ialah dengan cara menghadap kiblat. Yang ni yang sunat. Sekali lalu Ustaz buka slide perkara sunat. Okey, berkomoh-komoh. Melakukan istinsyak iaitu masukkan air dalam hidung. Niat wuduk. Membasuh muka. Membasuh dua tangan hingga ke siku. Okey, sebaiknya dimulakan untuk hingga ke siku tu biar melebihi siku. Okey. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Asalkan rambut tu maknanya itu cukup sah dah untuk kamu mengambil wuduk. Tapi yang afdalnya ialah kita menyapu keseluruhan kepala. Okey, lebih baik menyapu keseluruhan kepala sebagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membasuh telinga dengan cara masukkan jari telunjuk ke dada telinga dan ibu jari diletakkan di belakang telinga, kemudian ditolak ke atas. Membasuh kaki hingga ke buku lali. Jadi, yang ni dia kata sekiranya sebahagian kaki yang wajib dibasuh kudung, maksudnya dia cacat, tak ada kaki contohnya, maka wajib membasuh bahagian yang masih ada sahaja. Kalau kaki tu kudung, kaki tak ada, buku lali tu ada. Basuh buku lali. Kalau tak ada, sekadar kita ambil syarat, basuh je bahagian yang takat mana yang ada sebagai syaratnya. Dan yang terakhir tertib 11. Rukun wuduk ada 6. Jadi kalau sunat termasuk rukun dan sunat ada 11 semuanya. Okey, perkara yang membatalkan wuduk, keluar sesuatu daripada lubang dubur atau kubur sama ada tahi, kencing, darah, nanah, cacing. Biasa kalau yang jenis perut cacing tu keluar cacing kot dekut belakang tu. Lubang kubur tu boleh batal juga wuduk. Keluarnya angin, kentut tu, air mazi ataupun air wadi. Air mazi ni biasanya bila kita dalam keadaan terangsang. Wadi ni biasanya dalam keadaan kadang-kadang bila kita letih ataupun kita kuat bersukan, kadang-kadang dia keluar air wadi ni. Dan sebagainya melainkan air mani sendiri, kerana apabila keluar air mani diwajibkan mandi wajib. Tidur yang tidak tetap punggungnya juga boleh batal wuduk. Kita tidur tapi punggung tu dalam keadaan tidak tetap, boleh juga menyebabkan batal wuduk. Misalnya kita tidur dalam keadaan mengiring ataupun meniarap. Kalau tertidur je, maka batal wuduk kita. Yang ketiganya, hilang akal dengan sebab mabuk, gila, sakit, pengsan ataupun pitam. Kerana apabila hilang akal, seseorang itu tidak mengetahui keadaan dirinya. Okey. Yang keempat, bersentuh kulit lelaki dengan perempuan yang halal nikah ataupun ajnabiyah yang bukan mahram walaupun telah mati. Yang kelima, sentuh kemaluan sama ada kubur atau dubur manusia ataupun yang kamu sendiri-sendiri pun tetap boleh membatalkan wuduk.
Dan yang keenam, murtad, iaitu keluar daripada agama Islam. Bila dia murtad, kalau dia ada wuduk sebelum tu, maka batallah wuduk dia. Okey, kita akan lihat, kita pergi ke bahagian 2, iaitu berkenaan tentang solat fardu. Kalau wuduk tadi ada 6 rukun. Tapi solat fardu ni ada berapa rukun? Solat fardu? Solat fardu ada berapa rukun? Senyap tak? Solat fardu ada berapa? 13. Solat fardu ada 13. Okey. Dan 13 rukun solat kalau kita ni ikut mazhab Syafi'i. Okey, apa dia rukun tu? Yang pertama, sekali niat. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rokok serta tumakninah. Apa dia pula Ustaz tumakninah ni? Tumakninah ni dalam solat adalah berhenti sejenak. Berhenti sekejap untuk tenangkan hati kita, kemudian lakukan gerakan solat yang lebih lanjut. Rokok serta tumakninah, iktidal serta tumakninah, sujud serta tumakninah, duduk antara dua sujud serta tumakninah. Jadi ada 4 perbuatan rukun yang disertai ada tumakninah tu. Maksudnya berhenti seketika, sekejap. Sebab itulah bila kita semayang ni, salah satu perkara yang menyebabkan solat itu tidak sempurna, tidak sah, bila sembahyang terlalu laju. Sembahyang terlalu laju. Pantas dia bersaing pula antara kawan-kawan siapa solat yang paling laju. Sedangkan kena ingat dalam sembahyang ni ada 4 benda rukun dia tu ada bersama dengan tumakninah, berhenti seketika. Bila kita solat laju, kita dimimbangi tumakninah tu tidak ada. Sedangkan kalau ikut mazhab Syafi'i, 4 perbuatan ini perlu ada sekali dengan tumakninah. Rokok, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, berserta tumakninah, berhenti sejenak. Jadi lepas ni bila kita tahu, tak boleh rupanya kita ni solat laju-laju. Sebab kalau solat laju-laju, yang ni yang kita bimbang, tumakninah itu tidak ada. Okey? Okey, kita pergi satu persatu, iaitu rukun yang pertama, niat. Okey, niat. Sebab segala perbuatan ibadah puasa ke, kita nak baca Al-Quran ke, kita nak belajar ke, semua benda ibadah ini perlu bermula dengan niat. Niat itu menentukan apa perbuatan yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebut, yaqulu Rasulullah SAW, wasalim innama a'malu bin niyah. Bagaimana Nabi sabda, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Jadi niat itu ialah salah satu daripada rukun yang pertama bagi solat fardu. Bila niat ni maksudnya apa? Niat itu ialah bukan lafaz di mulut, niat itu dia perlu dalam hati. Dan syarat sah niat ni ada beberapa syarat sah niat. Yang pertama, niat itu perlu diiringi dengan takbiratul ihram. Waktu kita angkat takbir, waktu itulah kita qasadkan niat dalam hati kita. Sekali pada waktu itu. Dan hati perlu fokus dan sedar kita ketika kita mengangkat takbir. Jangan waktu angkat takbir, hati kepala otak kita berfikir kepada perkara lain. Itu boleh menyebabkan tidak sempurna rukun yang pertama, iaitu niat. Dan yang ketiga, ingat jenis solat fardu, ingat jenis solat dan kefarduannya. Apa solat yang kita nak tunaikan pada waktu tersebut. Itu pentingnya. Okey. Rukun yang kedua, iaitu berdiri tegak bagi orang yang mampu ketika solat fardu. Okey. Keluar ni sekejap. Berdiri tegak ketika berdiri tegak bagi yang mampu. Dia rukun ni, yang ni ada beberapa perkara kekeliruan. Ada setengah pandangan, dia meletakkan niat ni rukun yang pertama.
Ada setengah-setengah sebab yang slide ni dia meletakkan berdiri tegak bagi yang mampu untuk rukun yang pertama. Okey. Tapi sebab di waktu tu dia berlaku pada waktu yang sama. Bila kita semayang ni, niat waktu tu lah, berdiri tegak pun waktu tu itulah, angkat takbir pun waktu tu juga. Serentak ketika rukun itu berlaku. Berdiri tegak bagi yang mampu, manakala bagi yang tidak mampu disebabkan sakit dan sebagainya, boleh dilakukan secara duduk, terbaring, terlentang ataupun menggunakan syarat. Jadi, ibadah solat ini, dia berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa, contoh misalnya, kalau kita dalam keadaan tidak sihat, kita boleh tinggal puasa itu, kita ganti nanti bila kita sihat. Tetapi berbeza dengan solat. Walaupun kamu dalam keadaan yang sakit, walaupun kamu dalam keadaan yang tidak mampu ataupun tidak berupaya untuk bangun, kewajipan mendirikan solat itu masih lagi dia diletakkan ke atas manusia tersebut. Tapi seringkali kalau ustaz pernah ketika ustaz berada di ustaz masuk hospital, kadang-kadang ustaz tak tahulah kenapa. Mungkin kerana kesedaran. Bila kita pergi hospital ni biasalah, ada ustaz masuk hospital tu ada tidak sihat. Bila masuk hospital ni kebanyakannya memang tak sihat lah. Jadi sebahagian besar, bukan sebahagian kecil, sebahagian besar mereka yang berada ataupun mereka yang sakit tu bukannya sakit tak boleh bangun, boleh bangun. Tetapi berapa ramai mereka yang tidak ada kesedaran, mereka tinggalkan solat. Dengan alasan mereka sakit. Dengan alasan mereka rasa letih. Dengan alasan mereka rasa pening. Sedangkan dalam sembahyang, tidak ada pengecualian bagi orang yang sakit. Sehingga kan orang yang tidak mampu menggerakkan anggota badan dia, sehingga kan mereka perlu menggunakan isyarat kelopak mata untuk mendirikan sembahyang. Jadi tidak ada alasan bagi mereka kita yang sihat untuk meninggalkan dengan sengaja. Sebab itulah Allah menciptakan ataupun menjadikan beberapa neraka khusus bagi mereka yang cuai ataupun meninggalkan sembahyang. Dan meninggalkan sembahyang termasuk antara dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Kalau tinggal dengan sengaja. Ambil perhatian. Tambah-tambah kalau anak-anak ustaz tahun 6. Bila kita tahun 6 ni kita dah umur 12 tahun. Bila 12 tahun, ustaz yakin dan percaya sebahagian besarnya kamu, anak-anak ustaz 12 tahun 6 dedikasi ni sebahagian besarnya mungkin sudah akhir balik. Sudah cukup umur. Maka kewajipan solat fardu itu terletak kepada kamu. Dan ingat, bila kita masuk kubur nanti benda ini antara perkara pertama yang akan kita kena jawab dengan munkar dan nakir. Tak boleh jawab, pukullah sampailah hari kiamat. Jadi kena jaga berkenaan tentang ibadah solat. Jangan buat endah tidak endah. Nak tak nak, rajin ke malas, wajib perlu buat. Okey, faham tak? Pagi ni ada tak yang tak solat subuh? Ustaz harap tak ada lah. Dedikasi ni bagus. Saya solat. Murid 6 dedikasi sekolah SKPP 92 ni ustaz yakin dan percaya anak-anak ustaz ini antara murid-murid yang anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka akan mendirikan solat walau apa sekalipun. Sebab antara solat yang biasa yang menjadi yang biasa ditinggalkan ni dah solat subuh lah. Kadang-kadang bila hari waktu persekolahan, kalau ustaz tanya masuk kelas, siapa yang tak sembahyang subuh? Bukan sebahagian kecil, sebahagian besar. Sebahagian besarnya memang datang sekolah tidak mendirikan solat subuh. Sedangkan solat subuh itu ialah kunci pembuka kepada rahmat Allah Subhanahu Taala. Bangun tidur je sembahyang subuh. Tapi kalau datang sekolah kita tak solat subuh, sedangkan solat tu ialah kunci kepada ibadah lain. Bagaimana ibadah yang lain? Bagaimana keberkatan dengan ilmu yang kita dapat pada hari itu? Sehingga kan ada hadis Nabi sebut, kalau satu rumah ada seorang penghuninya tidak solat, maka hilang keberkatan, kerahmatan kepada semua penghuni dalam rumah tersebut. Maksudnya orang yang tak sembahyang ni bukan diri dia sahaja. Dia juga turut memberi kesan kepada orang yang berada di sekitarnya. Jadi kita sebagai manusia, ada ayah, ada ibu, ada adik, lelaki, perempuan, ada abang, ada kakak.
jangan kita sekadar kita solat fardu untuk diri kita saja. Kita kena tengok kalau adik kita tak solat, kita tegur bagi nasihat. Adik, jom solat bersama abang-abang. Kalau kakak kita tak semayang, jom kakak semayang, adik jadi imam. Ataupun kamu yang lelaki jadi imam kepada kakak kamu. Ataupun abang kamu tengok tak solat tengah main game. Bang, jom solat, abang jadi imam, adik jadi makmum. Ataupun ajak ayah ibu, jom ayah ibu kita solat berjemaah. Tambah-tambah sekarang ni kita ada setengah-setengah ibu bapa yang bekerja daripada rumah. Ambil peluang dan ruang yang Allah berikan ini. Ini satu kenikmatan sebenarnya. Bila kita berada di rumah, kita dapat solat bersama-sama secara berjemaah. Okey. Yang kedua, menghadap kiblat. Okey, kita ikut Ustaz bagi nota yang lain ya. Nota ini mengelirukan. Ustaz tak suka nota yang ni sebab yang ni nota yang keseluruhannya. Ustaz bagi nota lain nanti. Rukun yang kedua berdiri tegak, Ustaz dah sebut tadi ketika solat fardu. Rukun yang ketiga ialah sebelum rukun yang ketiga masih lagi berdiri tegak, ada beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Apa dia? Waktu kita berdiri tegak, wajib berdiri bagi mereka yang mampu. Kalau mampu wajib, kalau tak mampu duduk. Kalau tak boleh duduk mengiring. Kalau tak boleh mengiring, ikut kamu macam mana. Kelompak mata tu gerak. Dan perkara yang kedua, tidak diwajibkan, contoh boleh solat secara duduk ketika solat sunat. Solat sunat kita boleh tak sembahyang secara duduk. Sebab tidak wajib untuk kita solat sunat secara berdiri. Kalau berdiri lagi bagus. Kalau nak duduk tak ada masalah. Dan ketika mereka itu mampu berdiri, kedudukan kaki ketika berdiri tegak itu ialah kalau boleh ada jarak sejengkal lah. Contohnya sejengkal kaki tu. Jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit. Okey. Rukun yang ketiga iaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Okey. Syarat sah takbiratul ihram ni mesti melafazkan dalam keadaan yang berdiri tegak. Kalau contohnya kita tak boleh sembahyang secara berdiri. Boleh berdiri tetapi sekejap sahaja. Dia tak boleh sembahyang bila yang ni kena faham. Waktu sakit, waktu yang kita memang tak berupaya untuk solat secara berdiri, waktu takbiratul ihram wajib perlu lafaz dalam keadaan berdiri tegak. Contohnya Allahu Akbar, kamu berdiri. Kemudian bila nak baca Al-Fatihah ataupun Allahu Akbar kabira tu, waktu itu kamu boleh duduk. Cuma waktu takbir itu kalau ada keupayaan untuk berdiri, berdiri seketika, angkat takbir Allahu Akbar baru duduk. Bukan duduk daripada awal. Kalau duduk daripada awal tak sempurna. Kena faham. Walaupun kita dibenarkan ataupun diberi keringanan untuk solat secara duduk, solat kita kena ada ilmu juga untuk melakukan perkara tersebut. Kalau ada keupayaan untuk berdiri seketika, waktu takbir itu wajib untuk kita berdiri, Allahu Akbar, baru kita duduk selepas itu. Okey? Dan yang ketiga, syarat sah takbiratul ihram perlu disebut dalam bahasa Arab. Tak boleh Allah Maha Besar. Tak boleh. Syarat sah takbiratul ihram perlu disebut dalam bahasa Arab. Yang keempat, memperdengarkan semua huruf kepada diri sendiri secara terang. Bila kita sebut Allahu Akbar tu, yang awal tu perlu kita dengar apa yang kita sebut. Dan pada waktu itu juga mesti diirangi dengan niat. Yang ni yang Ustaz kata. 3 rukun yang pertama tadi, niat, berdiri tegak, takbiratul ihram itu dia berlaku sekali, serentak pada waktu itu. Bila kamu akan sebut Allah, mulut kamu sebut Allahu Akbar, pada waktu itu juga
kamu niat dalam hati kamu, qasad dalam hati kamu, apa solat yang kamu lakukan pada waktu itu. Jadi pada waktu takbiratul ihram itu mesti diiringi bersama dengan niat. 3 rukun pada waktu yang sama. Niat, berdiri tegak, takbiratul ihram. Serentak berlaku. Dan apa hikmah kita semayang ni perlu dimulakan dengan takbir? Ada beberapa hikmah kenapa solat itu perlu dimulakan dengan takbir. Hikmahnya ialah yang pertamanya yang disebut supaya orang yang solat itu menghadirkan hatinya dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersedia. Sebab bila kita angkat takbir tu kita akan sebut Allahu Akbar. Kita sebut nama Allah dan kebesarannya. Pada waktu itulah secara tidak langsung kita akan dapat hadirkan hati kita bersama pada waktu kita mendirikan solat. Dan kadar suara kita mestilah didengari. Mestilah didengari oleh telinga. Tak boleh angkat takbir, kamu mulut bergerak tapi bunyi tak bunyi. Kamu sendiri pun tak dengar apa yang kamu sebut. Tak sah sembahyang kamu. Takbiratul ihram tu sekadar paling ringannya telinga kamu tu dengar apa yang kamu sebut. Jangan perlahan sangat. Ada setengah tu ustaz tengok kalau kita semayang waktu Zuhur tu, kadang-kadang angkat takbir ustaz tengok daripada belakang. Sebab jarak ustaz tu dekat dengan dia sebelah, tapi tak dengar pun Allahu Akbar. Angkat takbir dah. Jadi kalau telinga ustaz pun tak dengar, dia tu macam mana dia dengar ke tak? Kalau dengar tu alhamdulillah. Kalau tak dengar tak sahlah sembahyang. Jadi takbir itu perlu dilafazkan dengan sekadar telinga kita itu dengar apa yang kita lafazkan. Dan sebaik-baiknya ketika kita melafazkan kalimah Allahu Akbar, Allah, habis masa dah Dah 92 minit dah. Boleh ustaz sambung sikit lagi? Boleh. Baru akad takbir. Baru rukun ketiga. Sebab kalau tahun 6 ni ustaz nak bagi detail betul-betul tentang rukun semayang. Kalau tahun 1 ustaz buka video 1 tu sekejap je. Sebab kamu tahun 6 kita perlu detail tentang ibadah semayang. Jadi kalau ustaz tambah sedikit lagi berkenaan tentang takbiratul ihram ni. Okey. Dan satu lagi bila kita angkat takbiratul ihram ini, sebaik-baiknya kita lafaz tu jangan, kamu biasa tengok tak? Kalau pergi semayang dia ada setengah ni, tak kira orang tua ke orang muda mesti ada penyakit ni. Ada yang ada penyakit panggil penyakit was-was. Dia main Allah, 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 dia main Allah Akbar tu tak sampai. Dia main Allah Akbar, Allah Akbar. Ada tak pernah tengok situasi tu? Pernah tengok tak situasi tu? Pernah. Jadi yang ni sebaik-baiknya kalau kita ada penyakit tu, kita kena disiplinkan diri supaya kita angkat takbir Allahu Akbar tu biasa kali sahaja. Sebab kita angkat takbir tu Allahu Akbar tu sebenarnya dah sah pun. Tapi dia nak jaga sangat, nak bagi tu namanya Allah, Allah, Allah. Was-was tu syaitan tu banyak. Sebab tu dah ustaz kata bila kita nak mula ni pastikan wuduk kita tersempurna. Ambil wuduk tu pun dah salah satu cara untuk kita menghindari daripada gangguan iblis dan syaitan. Suara-suara yang mengganggu. Jadi kita kena perbaiki bermula daripada wuduk sehingga dah nak sembahyang. Okey. Dan satu lagi bila kita dah lafaz Allahu Akbar takbiratul ihram, kita dah berada dalam sembahyang. Yang ni perhatikan apa yang ustaz nak bagi tahu ni. Bila kita dah berada Allahu Akbar, kita dah berada dalam sembahyang. Berdosa besar kalau kita sengaja tiba-tiba kita batalkan sembahyang tu. Dosa besar. Tiba-tiba kita nak batal, kita dah ni main-main. Sebab tu sembahyang ni bukan suatu perkara yang boleh dibuat main-main. Sebab itulah ustaz kadang-kadang ustaz geram, tangan ustaz bergerak juga kalau orang yang tengah ganggu orang semayang ni, ataupun orang yang tengah semayang tiba suka.
Tak ada apa-apa pun sahaja suka dia nak keluar daripada solat. Tak boleh. Keluar saja-saja boleh mendatangkan dosa besar. Bila dah angkat takbir tu, Allahu Akbar, terus saja solat. Tak boleh nak batal saja-saja. Kalau nak batal pun ada cara dan kaedahnya. Bagaimana caranya bila kita angkat takbir? Kalau kita macam contohnya nak terkentut, memang tak boleh tahan dia ni. Ataupun nak terberak. Ataupun ada apa-apa yang menyebabkan contohnya tiba-tiba ada ular di depan kita. Kalau aku letak lari, kena patuk. Jadi kena lari. Jadi caranya bagaimana? Dengan cara kita bagi salam. Walaupun kita tak habis lagi solat tu, baru nak baca takbiratul ihram baru. Tu bagi salam sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita keluar. Bukan keluar macam tu sahaja. Ada cara bagaimana kita nak keluar daripada ataupun nak membatalkan ibadah solat. Itu pun disebabkan ada sebabnya. Kalau saja-saja daripada awal kita memang niat main-main untuk solat, itu boleh mendatangkan dosa besar. Termasuk mereka yang bermain dalam solat ataupun mereka yang cuai dalam sembahyang. Sebab ibadah ni bukan suatu benda yang boleh kita buat main-main, bukan suatu benda yang boleh kita permainkan ikut suka hati kita. Sepatutnya benda yang mendatangkan pahala, tetapi perkara itu juga boleh mendatangkan dosa kepada kita. Jadi itu sahajalah. Dah pukul 9.06. Nampaknya Ustaz kena sambung lagi pada hari Khamis. Ustaz ingat ke nak masuk tajuk lain dari Khamis? Maksudnya camp besar solat untuk sejam je. Tak cukup masa Ustaz hari ni. Kita sempat daripada untuk berkenaan tentang takbiratul ihram sahaja. Banyak lagi ni berkenaan tentang takbiratul ihram yang perlu Ustaz kongsikan. Tentang angkat tangan. Baru tak masuk lagi yang tu. Tentang angkat tangan. Orang yang tak mampu sebut Allahu Akbar disebabkan bisu. Jadi benda itu Ustaz akan sambung lagi pada hari Khamis. Jadi Ustaz harap anak-anak Ustaz kita dapat teruskan lagi, dapat bersama nanti hari Khamis. Ustaz akan terangkan lagi secara detail berkenaan tentang ibadah solat fardu. Tapi yang pentingnya, Ustaz harap yang kamu dah tahu, dapat perbaiki, kita dapat sempurnakan ibadah solat kita, terutamanya yang Ustaz terangkan di awal tadi berkenaan tentang wuduk. Dan juga kalau nak buat rakaman untuk wuduk pun dah boleh buat Ustaz rasa. Untuk wuduk tu dah boleh buat. Kalau nak buat tentang ibadah solat fardu pun boleh dah. Sebab benda tu dah kita buat hari-hari. Cuma kalau tak nak buat lagi, nak tunggu nanti cuti sekolah pun tak ada masalah. Jadi itu saja daripada Ustaz. Terima kasih yang hadir daripada pagi ini. Tahniah kepada anda. Semoga ibadah ataupun kebaikan yang kita dapat pada pagi ini dapat kita gunakan, dapat manfaatkan untuk diri kita dan kepada mereka yang berada di sekeliling kita. Jadi itu saja, kita tangguhkan kelas.